أستغفر الله العظيم الذي لا قيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا قيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukurulillah. Pertama-tamanya sama-sama kita sentiasa mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, limpahan rahmat yang dikurniakan Allah kepada kita di sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Dan nikmat yang terbesar itu adalah nikmat agama, yakni nikmat iman dan Islam. Dengannya kita mengetahui jalan yang benar mengenali Allah. Lalu dengan nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berbagai-bagai rahmat lagi kepada kita, dan moga-moga nikmat ini berkekalan dengan kita sehinggalah kita dibangkitkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh ini kita dapat bersama lagi untuk kita menyambung perbincangan di dalam kitab Misteri Alam Kubur. Kita akan masuk dalam tajuk besarnya perihal azab kubur, berita gembira untuk orang mukmin di dalam kuburnya, memohon perlindungan daripada azab kubur, dan perihal binatang yang mendengar azab kubur. Yakni di dalam tajuk ini pengarang membawa hadis-hadis yang menceritakan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Yang pertama berkait dengan azab kubur, kemudian begitu juga bagaimana seorang mukmin apabila saat dia hendak dicabut nyawanya, maka malaikat Allah datang menyampaikan berita gembira kepadanya dengan bagaimana Allah menyediakan nikmat kepadanya dan ditunjukkan tempatnya di dalam syurga, dan juga bagaimana Nabi SAW juga mengajar kita doa supaya kita ini meminta perlindungan dengan Allah daripada azab kubur. Ni doa yang sunat kita baca selepas tahiyat akhir tu, sebelum bagi salam, min fitnatil mahya wal maut, min fitnatil masih dajjal. Antaranya adalah kita minta doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, daripada azab kubur. Dan juga bagaimana Allah Taala mengizinkan binatang-binatang yang ada ni mendengar orang yang sedang diazab di dalam kubur. Baik. Pengarang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr. Yang bermaksud, wahai Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon perlindunganmu daripada azab kubur. Para ulama juga menjadikan hadis ini sebagai dalil bahawa azab kubur itu sememangnya wujud. Sememangnya suatu perkara yang akan berlaku, sehingga Nabi sendiri pun berdoa supaya diselamatkan dan ataupun memohon perlindungan Allah daripada azab kubur. Dan begitu jugalah dengan hadis-hadis sahih yang banyak yang sebelum ini telah kita bincang. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Ya'la daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, orang mukmin di dalam kuburnya berada dalam satu taman daripada taman-taman syurga. Diberikan sambutan untuknya dan diluaskan untuknya di dalam kuburnya 70 hasta, dan diterangkan untuknya seperti bulan penuh mengambang. Kemudian Nabi berkata, tahukah kamu berkaitan apakah turunnya ayat ma'isyatan dhanka? Ya, kalau kita merujuk dalam Al-Quran dan tak silap dalam surah Al-Hajj, Allah Ta'ala berfirman, wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ia bermaksud, dan barang sesiapa yang berpaling daripada peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Jadi Nabi tanya sahabat, kamu tahukah ayat ma'isyatan dhanka ini, kehidupan yang sempit ini diturunkan bersempena berkaitan dengan perkara apa? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah siksaan terhadap orang kafir di dalam kuburnya. Yakni dia dihimpit oleh kuburnya antaranya, ya. Demi Tuhan yang diriku dalam kekuasaannya, bahawasanya dihantarkan kepadanya 99 tinin. Dan di dalam satu riwayat menyebutkan, Nabi bertanya pada sahabat, bila Nabi kata dihantarkan kepada orang kafir ni dalam kuburnya 99 ekor tinin, Nabi tanya, tahukah kamu apakah tinin itu? Tinin ni apa? Iaitu ular, iaitulah tinin ini adalah nama bagi ular yang bagi setiap ekor ular itu mempunyai 9 kepala. 99 ekor, setiap ekor ada 9 kepala pula, tuan-tuan. Ya. Kata Nabi, dihembuskan pada tubuhnya, digigit dan dipagutnya hingga hari kiamat, dan dibangkitkannya dari kubur ke tempat penantian dalam keadaan buta. Ini hadis yang pertama tak? Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini, yang pertamanya Nabi menyifatkan kubur itu akan menjadi satu taman daripada taman-taman syurga kepada orang-orang yang beriman. Kita nak macam itulah, tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga kubur kita kelak Allah Ta'ala tukarkan menjadi satu taman daripada taman-taman syurga. Diberikan sambutan, disambut dalam kubur tu. Dan juga kuburnya itu diluaskan. Kalau dalam hadis ni disebut 70 hasta. 70 hasta. Satu hasta ni ujung jari sampai ke siku kita ni dah. Cubalah balik lepas ni bilang luas mana 70 hasta tu, tengok. Tak. Tetapi sebenarnya di sana ada riwayat yang lain menyebut kubur itu diluaskan sayup mata memandang. Sayup mata memandang, tuan-tuan, lebih luas daripada padang bola lagi. Tak. Kita, rumah kita mana ada seluas padang bola. Ya, rumah kita tu 20 mungkin 20 buka.
Panjang tu mungkin 40 lah kali. Itulah. Baik. Cuma ada ulama membincangkan kenapa keluasan kubur ini bagi orang mukmin tidak sama. Maka para ulama menyatakan ini bergantung kepada amal solehnya yang berbeza-beza. Amal soleh kita ni orang Islam, orang beriman tak sama tuan-tuan. Ada orang yang masya-Allah tabarakallah, dia tu buat amal soleh yang banyak dan dia ni adalah orang yang ikhlas di dalam beramal. Kita ni buat juga tapi ala qadar aje tak? Ala qadar ajalah. Maknanya buat jangan hidak katanya. Tak? Begitu. Jadi maka di sana sebab itulah dibayangkan kubur itu menurut keterangan ulama, kupasan daripada ulama, berbeza-beza keluasan kubur yang dikurniakan kepada orang mukmin. Dalam kubur pun terang macam malam bulan penuh mengambang. Kemudian Nabi juga sebut dalam hadis ini tentang bagaimana orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, ingkar, yang tidak beriman, yang syirik kepada Allah, di dalam kuburnya dia menerima siksaan kubur. Menerima siksaan kubur, antaranya kubur itu menghimpitnya, dan juga di sana ada binatang yang berbisa, disebut tinin ini, yang menggigitnya, yang mematuknya dengan bisanya, berpanjangan ianya dipatuk, dibelik dan seumpamanya, sehinggalah dia dibangkitkan di hari kiamat kelak. Dalam riwayat Ad-Dailami rahimahullah daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yakni Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma, katanya, sedang kami berjalan di tepi kawasan perjiratan ini, yakni kawasan perkuburan di Badar. Dia cerita satu hari kami ini berjalan di kawasan kubur di Badar. Ini di tempat berlakunya perang Badar. Tiba-tiba keluar seorang lelaki daripada bumi. Tiba-tiba keluar seorang lelaki ini daripada dalam bumi. Pada lehernya terdapat rantai yang dipegang pada tepinya oleh seorang yang hitam. Jadi cuba bayang, pada lehernya ada belenggu, rantai, yang sebelah tepinya itu ada seorang lelaki hitam yang pegang rantai itu. Lalu dia berkata, wahai Abdullah, berilah aku minum. Jadi Abdullah bin Umar ni, lelaki yang keluar pada bumi ni, yang dirantai lehernya tadi, berkata kepadanya, wahai Abdullah, berilah aku minum. Dia minta minuman daripada Abdullah ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, aku tidak tahu adakah dia tahu namaku atau dia memanggilku dengan panggilan Abdullah seperti yang biasa dipanggil orang. Macam orang kita lah, orang Perak kita panggil Yuk lah, Yuk. Adakah dia tahu nama aku ni Yuk? Aku betul namanya Yuk. Jadi dia kata, aku tak tahu dia panggil itu aku Abdullah. Adakah kerana dia kenal aku ni adalah Abdullah ibnu Umar, ataupun sekadar dia panggil umum, wahai hamba Allah, ya Abdullah, begitunya, umum. Ya, baik. Kemudian berkatalah orang yang hitam itu, jangan kamu berinya minum, sesungguhnya dia seorang yang kafir. Kemudian ditariknya orang itu dan dimasukkan semula ke bumi. Jadi ini Allah Ta'ala beri. Abdullah bin Umar ni melihat perkara tersebut. Ya. Jadi kadang-kadang kita dengar cerita macam ni, kita rasa pelik tak? Kita rasa pelik. Tapi Masya Allah Tabarakallah, semuanya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala boleh buka hijab, boleh menampakkan sesuatu yang orang lain tak nampak. Itu semua adalah kerja Allah, itu semua adalah kurniaan Allah. Lalu Ibnu Umar ni bercerita, kemudian aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan perihal tersebut. Dia pun bila dia balik semula ke Madinah, jumpa Nabi, berceritalah, tadi aku jumpa begini-begini. Bercerita kepada Nabi. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang engkau lihat itu adalah seteru Allah Abu Jahal bin Hisham.
yang diseksa sehingga ke hari kiamat. Abu Jahal. Abu Jahal bin Hisham. Abu Jahal ni namanya Amru bin Hisham. Sebab Nabi dulu pernah berdoa tak? Masa di Mekah tu Nabi kata, berilah kemuliaan kepada Islam ni dengan salah satu daripada dua Umar. Sama ada Umar ibn al-Khattab ataupun Umar ataupun Amru ibn Hisham. Jadi Allah Ta'ala telah memilih Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu lah. Baik, jadi Nabi kata itulah Abu Jahal yang diseksa sehingga ke hari kiamat. Dia diseksa dalam kuburnya yang dia mati dalam perang Badar. Dia dikebumikan di sana dan dia diseksa di dalam kuburnya. Baik, ini hadis yang kedua. Para ulama berkata, azab yang dikenakan kepada orang yang berdosa tidak sama mengikut kelainan dosa yang mereka lakukan. Tak samalah, azab pun tak sama dalam kubur tu. Sama ada banyak dosa yang mereka buat tu, jenis dosa, jenis azabnya. Kemudian dilihat juga dari sudut banyak dan sedikit, besar atau kecil. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadis yang marfu' daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, "Aktsaru azabil qabri minal baul." Kebanyakan azab kubur adalah disebabkan oleh kencing, kata Nabi. Bukan kencing ni bahasa orang Perak lah, dia kencing, dia kencingnya aku, bukan kencing betul lah. Ini kencing ni dengan maksud Nabi kata azab kubur ni kadang-kadang berlaku menimpa orang Islam, orang beriman dengan sebab mereka tak jaga kebersihan, tidak menjaga kebersihan diri selepas dia buang air kecil. Dia tak jaga. Sebab itulah dalam Islam Nabi menyebut antara adab kita buang air kecil ni, lepas buang air kecil tuan-tuan, kita hendaklah beristibrak, berdahem. Berdahem orang kaya katanya sikit je, buat tekanan pada perut ni supaya menekan bahagian kita kata kemaluan kita, supaya kalau ada air kencing yang masih ada berbaki tu dia boleh keluar. Dan sambil kita uruklah sikit supaya, sebab kita ni bila dah orang lama-lama ni tuan-tuan, air kencing tu tak susah nak keluar semua. Kadang-kadang ada orang ada masalah, dia kena duduk lama pula, kalau tidak dia bangun tu keluar lagi, habis basah seluar baju, kain dia lah. Jadi kita kena berdahem dengan cara adab duduk. Cara duduk kencing pun diajar oleh Nabi SAW lah. Jadi barulah kita bersihkan kemaluan kita, tempat keluar najis tadi. Jadi sebab itulah setengah ulama sebut orang Melayu kita ni insya-Allah alhamdulillah dari sudut jaga kebersihan tadi dalam bab taharah, selepas buang air kecil atau air besar tu mereka cukup jaga. Sebab kita ni gunanya, kita banyak guna air tuan-tuan, jadi insya-Allah bersih. Tapi kalau kita pergi setengah tempat, negara Arab, Mesir ni tuan-tuan, dia kencing tepi dinding macam tu je. Mana ada dinding itulah tandahnya. Lepas dia kencing tuan-tuan, agak-agak bila ada dinding, ada tandah, ada paip pula. Memang tak ada lah tuan-tuan. Dia buat macam mana wallahu alam, nak tahu pergi tengok sendiri. Baik. Jadi sebab itu Nabi sebut kebanyakan azab kubur adalah disebabkan oleh kencing. Seperti hadis yang lain dah yang pernah kita baca sebelum ini, yang nanti dalam sepanjang dia sebut Ini hadisnya, hadis yang lain dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih tuan-tuan Hadis yang sahih, yang paling tinggi martabat hadis sahih ni yang diriwayatkan bersama oleh Syaikhan, yakni oleh Imam Bukhari wa Muslim, menyebutkan bahawa Nabi SAW lalu atas dua kubur. Ini Nabi lalu berdekatan dengan dua kubur. Ulama khilaf juga tentang dua kubur ni, adakah kubur ni kubur orang yang beriman ataupun kubur orang dulu-dulu, orang-orang yang tidak beriman. Lalu baginda bersabda kepada para sahabat yang berjalan bersama dengannya. Nabi kata apa? Nabi kata, sesungguhnya kedua-dua ahli kubur ini diseksa
Dua orang dalam dua kubur ni sedang diseksa, sedang diazab, menerima azab kubur. Dan Nabi menyatakan bukanlah mereka diseksa kerana dosa yang besar. Mereka ni menerima siksaan kubur bukan kerana buat dosa besar. Ya. Adapun salah seorang daripada mereka suka berjalan mengadu-ngadu antara sesama manusia. Ini hak pertama ni kata dia. Kubur yang pertama ni jenis berjalan bawa mulut. Kita berjalan bawa mulut juga tuan-tuan. Berjalan dan dia ni suka memfitnah. Suka mengumpat, mengadu domba, suka melaga-laga orang, batu api ni tuan-tuan. Ni yang bermakna dia tak jaga mulut dia. Dia melakukan dosa dengan mulut dia. Sebab tu ulama sebut dosa mengumpat apa tu semua adalah dosanya adalah dosa. Tu ada ulama kata dosa besar. Tapi kalau berdasarkan hadis ini Nabi kata adalah dosa kecil. Dosa kecil. Cumanya tuan-tuan, dosa kecil ini kalau kita meringankan dosa kecil, dia menjadi besar juga hukumnya. Dosa kecil je. Pada kita sebut macam tu je, dosa itu menjadi dosa yang besar. Yang dosa besar ini para ulama menyebut kita kena beristighfar dan memohon ampun kepada Allah, yakni memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Baik. Jadi yang pertama ni dia suka berjalan mengadu-ngadu antara sesama manusia, dia lagakan orang, batu api. Sementara yang seorang lagi tidak istibra', yakni tidak membersihkan diri daripada kencingnya. Tidak beristibra' kata Nabi, yakni dianya tidak membersihkan diri daripada kencingnya. Tapi masa istibra' atau masa berdehem tu, tuan-tuan, janganlah sampai satu masjid boleh dengar pula. Aham. Tu kata berdehem tu, batuk orang kaya tu sikit je tak? Sikit je. Baik. Para ulama mengatakan hadis ini merupakan dalil bahawa melakukan istibra' daripada kencing adalah wajib. Sehingga ada ulama sebut tuan-tuan, istibra' ni ada yang menafsirkan, menterjemahkan dengan makna membersihkan diri. Tapi juga kata ada ulama istibra' maksudnya berdehem selepas kencing tadi, dengan tujuan supaya air kencing tu bila kita berdehem menekan pada perut ataupun pada pundi kencing kita, maka air kencing yang masih ada dalam salur kencing akan keluar semuanya. Bila keluar semuanya, insya-Allah bila kita bangkit daripada tempat kita buang air itu, tak keluar dah air kencing dan mengotorkan dan menajiskan, mungkin menajiskan pakaian kita ataupun tubuh kita. Bila kita tuan-tuan dah pakaian kita najis, sembahyang pun tak sah. Sembahyang pun tak sah. Ya. Baik. Jadi kita kata kita tak sedar, tak tahu bahawa ada air kencing pada pakaian. Ianya adalah berpunca daripada kesilapan kita sendiri. Kita yang silap, tidak istibra', maka kita tanggunglah akibat. Baik. Ini kerana kata ulama, seseorang tidak diseksa melainkan dia meninggalkan apa yang wajib. Walaupun disebut dosanya adalah dosa yang kecil, tetapi beristibra' itu katanya ulama adalah benda yang wajib, sebab tak mungkin orang itu kena seksa melainkan dia meninggalkan satu perkara yang wajib. Begitu juga halnya hukum menghilangkan najis dengan dikiaskan kepada membersihkan kencing. Begitulah juga hukum membersihkan segala najis lah. Hukumnya adalah wajib. Kata Imam Malik, barang siapa yang sembahyang dengan tidak istibra' daripada kencing, maka bererti dia sembahyang dengan tidak bersuci. Ya. Istibra' tu, tak beristibra'. Sampai dia Imam Malik kata dia ini dikira sembahyang dalam keadaan tidak bersuci. Ya. Sebab macam tadi dah tuan-tuan, bila dia bangkit, air kencing keluar balik, mengotorkan kemaluan dia dan mengotorkan pakaian dia, dan dia juga mungkin mengotorkan, menajiskan tubuh dia. Maka dia sembahyang dalam keadaan bernajis. Sah atau tidak sembahyang dia? Tak sah lah.
Bila tak sah tuan-tuan, seolah-olah dia tidak sembahyang. Dia tidak sembahyang. Maka dalam kubur lagi Allah Ta'ala dah beri hukumannya. Macam mana azab orang yang tak jaga kebersihan ni, wallahu alam lah. Tapi disebut sebagai diazab di dalam kuburnya. Itu yang Nabi selepas tu Nabi mematahkan pelepah tamar yang masih hijau, masih muda, Nabi belah dua, Nabi pacak atas dua kubur tu, dan Nabi kata moga-moga dengan zikir daripada pelepah yang masih muda ni, selagi dia muda, selagi dia tidak kering, akan menyelamatkan ataupun akan meringankan azab orang yang di dalam kubur ini. Itu orang kita pun pacak pokok besar-besar, tuan-tuan tak? Pacak pokok bukan kecil, bukan pelepah tamar dah. Kalau boleh pokok mempelam dia nak tanam atas kubur, tu tak? Baik. Tapi apa yang dibuat oleh masyarakat kita itu ada asalnya lah, ada asalnya lah. Kita menaburkan daun daun pandan tu lah, daun pandan. Cuma bab bunga tu ada khilaf lah tuan-tuan, ada khilaf bab bunga tu dan seumpamanya. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud azab kubur itu daripada 3 perkara. Nabi sebut azab kubur ni antara puncanya ada 3 perkara. Ni yang dilakukan juga oleh orang Islam ni. Nabi umum, orang Islam ke orang bukan Islam lagi teruklah. Yang pertama ialah mengumpat. Mengumpat tuan-tuan. Adapun hari ini mungkin kata juga membawang lah. Membawang lah. Membawang ni bukan orang perempuan je, orang lelaki pun kadang-kadang hebat juga membawangnya. Habis bawangnya bawa tuan-tuan. Yang keduanya kata Nabi, berpunca daripada apa? Mengadu-ngadu. Maknanya dia melagakan orang lah. Oh, dia tu kata kamu gini-gini. Mengadu. Kadang-kadang orang kita ni tuan-tuan, dia hebat bab mengumpat, mengadu-ngadu ni. Aku beritahu kamu seorang je. Padahal 10 orang dicerita benda sama. Jumpa kawan ni, aku beritahu kamu seorang, kamu punya cerita kat orang lain pun buat cerita. Jumpa kawan ni pula cerita lagi ni. Akhir bukan kamu seorang lah. Baik. Yang ketiganya kata Nabi, puncanya adalah kencing. Ini sebab mengumpat, mengadu-ngadu dan puncanya kencing. Ini tidak istibrak daripada kencingnya. Jadi tuan-tuan, kita kena hati-hati perkara ni tak. Sebab zaman sekarang ni tuan-tuan, kita takut yang jadi mengadu-ngadu ni bukan dengan mulut dah, dengan hujung jari je tak. Oh, dapat mesej ataupun hantar mesejnya, forward lah, entah apa lagi. Benda-benda yang berbentuk umpatan, yang berbentuk mengadu-ngadu, melaga-lagakan, menfitnah dan seumpamanya. Jadi kita kena hati-hatilah. Dalam riwayat Ad-Dailami daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu secara marfu', yakni yang diangkatkan. Hadis marfu' ni hadis yang disebut terus diangkatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Maknanya Anas ni kata, aku pernah dengar Nabi sebut begini dan begini. Bukan dia mengambil maknanya dia tidak mengambil kata terus kepada kata Nabi berkata begini, tidak. Tapi dia kata aku mendengar Nabi berkata yang pengertian kandungan kata Nabinya begini. Azab kubur itu barang siapa yang mati daripada kalangan umatku sedang dia mengerjakan perbuatan kaum Lut, maka Allah pindahkan dia masuk ke dalam golongan mereka sehinggalah dibangkitkan dia beserta mereka. Kaum Nabi Lut ni adalah kaum yang melakukan perbuatan lesbian lah, lesbian. Musahaqah maknanya kalau kata lesbian ni lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, gay. Lesbian dan gay. Gay bagi lelaki tak? Lesbian ni perempuan. Di siapa mana-mana orang kata Nabi
yang buat perbuatan kaum Nabi Lut, mereka ini akan dikumpul sekali dengan kaum Nabi Lut yang Allah Ta'ala dah hukum mereka dibinasakan pada hari dibinasakan di dunia ini dan menerima azab yang berpanjangan sehingga hari akhirat. Bahkan kata Nabi, sehinggalah mereka ini juga, umat aku ini akan dibangkitkan sama-sama dengan mereka ni. Sampai begitu sekali dah. Jadi hati-hatilah dengan maksiat ni, dan hati-hati. Kalau kita ni buat maksiat kaum ni, maknanya akan diazab sama mereka, dikumpul pun bersama dengan mereka. Baik. Ada ke umat Nabi Muhammad yang buat perbuatan kaum Nabi Lut ni? Oh, berlambak lah tuan-tuan. Zaman sekarang ni tak? Di Malaysia pun ada. Persatuan gay lah apa semua ada tak? Dalam masa 2 tahun lepas tu dia agak subur sikit. Dia agak subur. Lepas ni kalau ada lagi, kita tak tahu nak buat apa tak. Ambil ikat-ikat buah dalam guni, campak ke sungai tak, orang Perak. Baik. Tapi kita orang macam ni tuan-tuan je lah. Kita kena dakwah lah yang pertama-tamanya tak. Bukan kita terus nak hukum, tidak ya. Kita kena dakwah, kita kata kena sedarkan mereka, berikan kefahaman kepada mereka dan seumpamanya. Saya ambil satu hadis lagi. Dalam riwayat Ibnu Abi Dunya daripada Masruq radhiyallahu anhu, katanya, mana-mana mayat yang mati padahal dia mencuri atau berzina atau minum arak, dia mencuri, dia berzina, atau dia minum arak, atau dia mendatangkan sesuatu daripada perkara ini, ataupun dia ini memang terlibatlah dalam perkara mencuri ini, berzina, dia tak berzina tak, dia jadi tokek aja tak. Tu kadang-kadang kita takut dia jadi tokek ke, dia meluluskan lesen ke apa ke tuan-tuan tak. Minum arak, dia tak minum arak, dia jual je arak. Dia bekerja kilang arak, dia luluskan lesen kilang arak. Atau mendatangkan sesuatu daripada perkara ini, kata Nabi, maka dijadikan besertanya syuja'an. Hari kiamat dalam kuburnya ada syuja'an menemani dia. Syuja'an, oh mujurlah ada teman dalam kubur ni, namanya syuja'an. Syuja'an ni siapa? Yakni 2 ekor ular yang berani yang menggigitnya di dalam kuburnya. Teman dia ada syuja'an. Syuja'an ini kalau orang Arab syaja'ah maknanya berani. Syuja'an ini merujuk pada 2 ekor ular yang berani. Ular ni buat apa? Belik dia, gigit dia di dalam kuburnya. Itu di antara bentuk azab yang dikenakan kepada orang yang melakukan dosa maksiat tadi, walaupun dia dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tuan-tuan minta jauh, minta perlindungan dengan Allah. Sebagaimana doa Nabi tadi, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Jadi kita minta berlindung tu, minta saja tak jadi tuan-tuan. Maka kita kena usaha ikhtiar lah. Kena bertakwa kepada Allah. Antara pengertiannya adalah kita menjaga diri kita, memelihara diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi setakat tu dulu kuliah tazkirah subuh pada pagi ini, musim PKP tuan-tuan. Yalah, setengah jam. Baik. Bila sebut PKP, alhamdulillah orang perempuan pun dibenarkan balik datang masjid tak. Baru ni seminggu tu riuh rendah juga. Nak datang sembahyang Jumaat pun kena ambil nama. Kena ambil nama tak, ikut giliran. Yang mula-mula hari tu siapa datang lambat duduk kat luar. Tok imam datang lambat pun tak boleh masuk.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحمن، ادفع عنا كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم دبرنا يا الله فإنا لا نحسن التدبير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu lakum qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.